warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia Ustaz Muhammad, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, saya masih terpanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, iaitu melangkah 4 kuliah kita tidak berhenti. Sekiranya jadi kita adakan perjumpaan macam ni, kita sebagai tetamu Allah. Sebanyak ni pun syukur rahmat Allah. Tetapi kita seru lagi lah, mudah-mudahan ada lagi kulit main lagi. Bagi pula malam ini bab ilmu, larangan menuntut ilmu dengan niat selain mencari wajah ridha Allah. Jadi pihak saya silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Kuasa Masjid Al-Betul Al-Mu'minin Kota Kayang, Kangan Perlis, tuan-tuan pemuda Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala melimpah kurnianya, dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan, diberi kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah, dan kita sama-sama sambung kuliah kita mingguan kita ni. Untuk tuan-tuan, bab solat kita dah habis. Itu kitab kita daripada awal ambil wuduk, kemudian taharah tu macam mana, ada ayak tak ada ayak, tayamum, kemudian kita betul daripada awal takbir, baca doa iftitah, baca al-Fatihah, surah, rukuk, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, dan bagi salam. Bab semayang clear. Cuma kita hari tu pula kita sambung pula solat witir macam mana, solat duha macam mana, solat tahajud, kan. Bahkan baru-baru ni solat apa tu, solat jenazah dan solat masbuk. Jadi bab semayang tu kita dah sentuh. Cuma hari ni kita akan masuk bab yang kedua pula, iaitu satu kitab tuan-tuan, ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang Allah larang, apa yang Nabi larang. Qala Allah dalam Al-Quran dan qala Rasul dalam hadis Nabi. Himpun, keluar satu kitab ni, ensiklopedia larangan. Bab semayang, apa yang Allah larang. Bab makan, apa yang Allah larang. Bab apa tu, muamalat, apa dia. Bab berniaga, apa dia. Semua benda tuan, larangan-larangan. Kita ada apa cerita dia tentang ilmu, apa larangan yang Allah larang tentang ilmu. Kita masuk pula bab apa, bab taharah, apa larangan. Jadi kita nak sentuh tuan. Kita tajuk kita ni berkaitan dengan tadi, menuntut ilmu dengan niat selain mencari wajah Allah. Kita cari ilmu ni kena niat hanya kepada Allah tuan, bukan kerana lain. Yang pertama kita contoh. Apa ni tuan? Budak tuan baca buku. Ada perasan tuan? Dia baca buku tuan, dia mata tuan. Sebab apa? Nak tengok apa tulis ni. Bukan arti baca pun. Budak setahun lebih contohnya, tak sampai setahun tuan ni. Sebab apa? Budaya baca tu. Nampak kata kita ni kalau nak cari ilmu ni kena baca, kena belajar. Mungkin kalau kita zaman lah ni nak baca apa ustaz, oi tak ada dah ni. Main dengar kuliah pun boleh lah. Sama jugalah. Tak boleh baca, main dengar kuliah pun boleh dah tuan. Kalau mampu lagi baca kitab-kitab dan sebagainya tuan. Jadi ada banyak ruang tuan. Kita pakai handset tuan. Maklumat di hujung jari. WhatsApp lah, Facebook lah, YouTube lah, website lah, surat khabar ke, kitab ke apa ke, semua di hujung jari. Kita nak tak nak saja tuan. Pakai budak-budak tuan, anak cucu-cucu tuan ni sekolah cuti, tapi tak cuti betul lagi. Di rumah mereka, yang mana ada video, pasang kamera, handset ke, apa tu, laptop ke, cikgu ngajak, nampak muka cikgu, nampak muka anak murid, sebagainya, bagi kerja sebagainya. Zaman lah ni tuan. Jadi maklumat di hujung jari. Okey, tajuk kita hari ni,
larangan menuntut ilmu dengan niat selain mencari wajah dan redha Allah ni. Apa larangan dia? Pertama sekali, ada satu dalil. Hadis Muslim. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu terdahulu telah disebut, kemudian seorang yang mempelajari ilmu, mengajarnya dan membaca Al-Quran, ia akan datang di hadapan Allah. Nanti hari kiamat ni tuan-tuan, kita yang mengaji ilmu, yang mengajar ilmu, yang baca Al-Quran ni, kita akan pergi depan Allah tuan-tuan. Lalu disebutkan nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Lalu Allah berkata, untuk apakah engkau menggunakan nikmat tersebut? Hang guna nikmat apa ni? Tersebut ni. Ia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarnya dan membaca Al-Quran kerana-Mu ya Allah semata-mata. Aku belajar agama ni, ilmu ni kan, aku mengajar ni, ustaz ke sebagai untuk guru ni, ajak ni atau membaca Al-Quran kerana Engkau ya Allah semata-mata. Dia kata lagu tu. Allah berkata balik, Allah berkata, engkau dusta, engkau bohong, kau tipu. Sebenarnya engkau mempelajari ilmu dan mengajarnya supaya disebut alim. Yang hamil mengaji ni sebab apa? Nabi kata orang alim. Main masjid apa? Oh alim dia ni. Oh pergi dengar kuliah. Bagus. Nampak? Beriman. Nampak tuan? Kalau tak ada niat lagu tu, kena ubah tuan. Niat apa? Kerana Allah Ta'ala. Itu yang betul. Cuma orang nak kata alim ke apa ke, itu orang nak kata. Pergi kata apa? Kalau niat kita, dia tak kata aku alim pun. Pakai serban tak sangka dah ni. Pakai jubah dah ni. Pakai minyak wangi tak sangka dah, minyak esen. Takkan tak alim lagi. Kalau buat lagu tu, kita boleh kerana Allah, kerana manusia, kerana nak disebut alim. Kemudian dia kata lagi, engkau membaca Al-Quran disebut apa? Qori. Belajar Al-Quran sebab apa ni? Qori, sedap suara Tok Imam, sedap suara Tok Bilal ni, azan kemas. Kan? Memang sedap pun suara dia. Alhamdulillah lah. Tapi aku azan sedap habis mitar dah ni. Kuklah nak puji aku. Nampak? Kalau ada lagu tu tuan-tuan, kena betul balik. Sebab apa? Sebab apa? Kita buat kerana Allah Ta'ala. Engkau dia membaca Al-Quran disebut qari. Dia baca sedap sebagainya. Kita ada niat lain. Begitulah kenyataannya. Kemudian diperintahkan agar ia diseret lalu dilempar ke neraka. Bayangkan tuan-tuan. Elok dah main masjid. Bagus dah. Tapi kita main apa? Kerana orang. Kenapa? Kerana malu kat jiran. Jiran duk ajak 5 kali, main pi lah. Nampak tuan? Kena betul niat. Cuma mungkinlah awal-awal dulu kita bersama juga. Main-main kau ajak 10 kali ajak. Malu-lah main jugalah. Dah lama-lama main, dia lain dah derap dah. Itu iyalah. Cuma kan kalau kita lah ni duk main ni walaupun lama dah, duk rasa kerana jiran, kerana orang, kerana Tok Imam, kerana malu orang nak mengata lagi, kena betul niat. Sebab apa? Kena betul niat kerana Allah Ta'ala. Apa-apa pun kerana Allah Ta'ala tuan. Hadis Muslim. Okey, contoh lagi tuan. Menuntut ilmu adalah jalan menuju syurga. Kita main ni hari ni tuan-tuan, salah satunya dapat ilmu. Kedua tuan-tuan, ia merupakan jalan ke syurga. Apa dalilnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, nescaya dipermudahkan Allah baginya jalan menuju ke syurga. Tadi tuan-tuan, nak main masjid ni, start kereta, kek, tak hidup dah. Kek, tak hidup lah, bateri kau. Tak apalah kalau gitu tak. Tak apa, main kat rumah tak apa. Dak. Adik, ambil kunci Zat di motor. Kereta yang rosak ni. Ambil kunci motor pula tuan. Start motor pula. Minyak habis pula dah. Contoh. Kalau ikut kita tak main tak apalah. Tahu mayang maghrib boleh main kat rumah. Tapi dia mengajak pula ni, nak main juga. Adik gerek dah. Kayulah kokrek. Sampai juga kita pula tak larat. Penat. Peluh bercerau kan. Contoh. Satu jalan tuan-tuan payah main majlis ilmu, satu jalan Allah mudah ke syurga. 2 jalan payah, 2 jalan Allah mudah. 5 jalan payah, 5 jalan Allah buka tuan ke syurga. Nampak tuan? Lagi payah kita main ilmu, lagi mudah Allah ke syurga. Contoh anak kita nak mengaji, duit tak ada ni. Kan buat kerja sesungguh kita, pinjam duit simpanan kita buat keluar sebagainya, anak nak mengaji ni. Sama jugalah. Terik kita cari rezeki ni, tapi nak bagi cari ilmu ke anak kita ni, Allah mudah kita ke syurga sebenarnya tuan-tuan. Nampak tuan? Hadis Muslim. Kita rasa rugi tuan. Mainlah tuan-tuan. Tahu mana mengaji tuan-tuan, kita pergi dengar tuan.
Okey, tadi ni, barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya baginya untuk ke syurga, menuju ke syurga, tuan. Hadis Muslim. Okey, yang kedua, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Kita mai tadi tuan, buka pintu tadi, pakai baju mandi apa semua, keluar pintu rumah tu, dikira kita kita dalam jalan ke jalan Allah, tuan. Pergi mana? Main masjid, sembahyang berjemaah, tunggu majlis ilmu, mengaji, sampai balik tuan-tuan, dikira kita berjalan jalan Allah. Kalau kita main accident ke, kemalangan ke, meninggal tengah jalan ke apa sekali lagi, nak main tadi ke, nak balik lagi ke, itu dikira dalam jalan Allah, tuan. So apa? Syahid kecil, tuan. Dan antara syahid yang mana? Syahid apa tu kecil, tuan. Itu, tuan. Hadis Tirmizi, Ibnu Majah pun sama juga, tuan. Okey, dari yang ketiga, ketahuilah, orang yang hadir hendaklah menyampaikan kepada orang yang tak hadir. Hadis Bukhari, Muslim dan Ibn Majah. Kita mai hari ni kawan kita tak boleh mai. Dia pergi hantar anak dia pergi mengaji ke, dia ada hal ke, dia bersakit ke, duduk gedung lagi ke sebagainya. Apa jadi? Kita habaq dekat depa, tuan. Apa kita mai ni, kita pulun seorang-seorang. Yang tahu beritahu yang tak tahu. Yang mai beritahu yang tak mai. Itu kita. Jadi pukul lepas ni saja, pergi mana ni? Pergi masjid. Oh, Tok Imam kata apa? Ustaz cerita apa? Oh, cerita bab ilmu ni contohnya. Cerita lah sikit. Jadi boleh tuan itu. Jadi cerita dia kita sampai pada orang, tuan. Hadis Bukhari dan Muslim dan Ibn Majah. Okey, kita tengok gambar ni, tuan. Gambar apa pula ni, Ustaz? Tengok, tuan. Gambar apa, tuan? Ustaz tunjuk gambar apa ni? Gambar pokok. Biasa Ustaz tebang pokok. Pada pasal balik, tuan, pokok ni, tuan, pokok yang besar. Dia tebang pokok ni antara dua rumah kiri kanan tu. Tahu pasal tak? Pasal apa tukang tebang pokok ni tanya tukang A, berapa sepokok ni? RM50. Ni pokok tanya orang kedua pula, berapa sepokok ni? RM300. Ni pokok tebang pokok berapa ni? RM1,000. Weh, pasal apa ada RM50? Pasal apa ada RM300? Pasal apa RM1,000? Ni rumah kita belah kiri, kan? Ni rumah mentua belah kanan. Kita nak tebang pokok. Nak pilih yang mana? Orang yang minta upah RM50 ke RM300 ke RM1,000? Ni pokok yang sama ni. Pasal apa jadi harga mahal? Hai, RM50. Tak berani aku. Sat lagi dia tebang-tebang, habis orang mentua aku. Kacau. Tidak luar aku malam ni. Tuan, contoh. Pasal apa RM300? Pasal apa RM1,000? Sebab dia ni nak tebang pokok ni, berapa pokok dah dia tebang, tuan. Mungkin beribu kali dah. Dia pakar dah di bidang dah. Pejam mata pun boleh tebang, tuan. Contohlah nampak kata profesionalnya kita ni. Kerja yang sama tapi harga beza. Sebab apa? Atas kemahiran ilmu kita tu. Tapi dia pun nak boleh cekak lagu ni, berapa rumah dah ban, tuan. Kita pun tak tahu. Nampak kata, tuan, cerita dia sebab ada ilmu tadi. Pakar tadi. Contoh, tuan dah. Pi pomen ni. Buang injil berapa? RM5,000. Ni apa? Ni RM3,000. Ni berapa? Ni RM500. Ish, aku ni nak suruh siapa kata ni? Kita fikir juga. Pasal apa murah sangat? Pasal apa mahal sangat? Ambil sedang okey kot. Mesti ada sebab, tuan. Kita hantar lagu tu, buat apa yang tu, mesti ada sebab dia. Tentang apa? Kualiti kerja dia, kemas kerja dia, cepat dia. Mungkin yang ni harga murah. Sebab apa? Dia buat lama sikit. Yang ni sebab apa cepat harga mahal? Mungkin buat sehari dua siap dah. Contoh. Jadi semua tu atas ilmu dan kepakaran. Okey, kita pergi yang kedua. Dengan menuntut ilmu, segala pintu kebaikan, maghfirah dan pahala akan dilimpahkan. Dengan ilmu, tuan-tuan, pintu kebaikan, maghfirah, keampunan dan pahala dilimpahkan. Apa dalilnya? Hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ia akan diberi kepahaman tentang agama. Jadi kita ni, tuan, kalau kita ni Allah bagi kefahaman agama, tuan, mudah, tuan. Mungkin dengar cerita kuliah kita ni pun,
dengar biasa-biasa saja. Tapi Allah bagi perindang, faham. Baca sikit tapi faham banyak. Dengar biasa saja tapi faham itu lebih, tuan. Jadi tuan, samalah kita doa tuan, Allah bagi kefahaman agama dalam kita ni. Belajar apa-apa pun mudah boleh. Mudah ingat, mudah faham tuan. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Itu Allah berfirman, Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kalian dengan orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Kita ni tuan-tuan beza. Orang berilmu ni dengan orang tak berilmu beberapa darjat. Sebab apa? Beza. Kan? Contoh tuan, ni CJ apa? Convocation. Ngaji dapat diploma, dapat CJ, ijazah dapat segulung ijazah, master, PhD, doktor ke apa dapat. Ni contoh ngaji. Kalau tengok balik tuan-tuan, kerja kita kat dunia pun beza. Siapa lepas PMA berapa gaji, SPM berapa, CJ berapa, diploma berapa, degree berapa, master berapa. Ni kiraan ni pun tak semasa lah. Nampak kata tuan-tuan, kalau duduk Perlis kita ni gaji 1,000 tu okey dah. Kalau duduk Kuala Lumpur tuan, 3,000 tu miskin lagi. Sebab apa? Dengan cara hidup dia, makanan mahal dia, keluar tol dia, sewa sana sewa sini, cukai sana cukai sini. Jadi tinggi kehidupan mereka tuan. Ni gaji dunia. Mengaji dunia pun beza tingkatan gaji. Sama dengan tadi Allah kata apa? Allah akan angkat darjat kita ni beza. Orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Beza tuan. Contoh tuan-tuan, gambar ni. Ni kerja tuan. Kerja IT, corporate sebenarnya ni, gaji yang paling tinggi lah ni, currency lah ni, yang mana kerja farmasi tuan, dia antara gaji yang mahal. Sebab apa? Orang sakit punya tuan. Sakit gedor apa? Sakit kecil manis, sakit bawah pinggang. Pergi mana? Doktor isi borang apa? Di sini, ni klinik hospital bagi ubat ni. Pakcik kena beli kat luar pula ni, ubat sekian-sekian. Apa tuan? Farmasi. Dan kalau klinik banyak pun, semua klinik pakai ubat farmasi tuan. Jadi farmasi ni antara ranking yang banyak gaji lah ni tuan. Korporat, kewangan, doktor, geografi sebenarnya, penerbangan, ni semua ni ranking-ranking gaji tuan. Okey, contoh tuan. Nampak ni. Kita boleh bayang tuan kerja tuan. Orang bawah angkut pasir-pasir apa simen ni sangkut atas. Atas pula cangkul pergi tingkat 3. 3 pula cangkul pergi tingkat 4. Kan. Orang baring nak siap tuan. Nampak? Nak siap bangunan 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Kita lah mudah tuan. Main kartu, main tadano, main ni angkat tuang. Sedia duit je. Tapi di luar negara sana tuan, pakai apa? Pakai menu tuan. Tu bayangkan tu. Apa lama tuan? Kalau projek tu 6 bulan, makan tu tuan. Ni tuan, susah dia buat. Kes kedua pula, buat kerja ni. Ni baju dah sikit nampak gaya ni. Ada mesin lori simen dia. Cuma lori simen ni dia buat apa? Kelemahan ni zaman dia ni, dia tuang dalam timba baling, hawing ni atas. Orang ni sambut, tuang satu. Hawing nombor 2 pula, dia sambut, tuang pula satu. Hawing lagi, berapa kali hawing tuan. Kita sekali hawing berlenguh dah tuan. Ni kes ketiga pula. Macam apa? Angkut batak, buh atas, dua. Kita nak angkut satu batak berapa kira tuan. Bayang. Buh lagi banyak upah. Nampak tuan, buh tak kepala tuan. Buh lagi, jatuh dah. Buh lagi tau, rumah lagi. Nampak tuan. Minta lagi, rumah lagi. Minta boleh tuan. Terkantuk tu marah lah. Tuan. Tak mana tuan? Atas but tuan. Kita atas jalan berpenilalat dah. Tambah dabut tu goyang mabuk lu. Mabuk ni. Tuan. Kalau dia silap jatuh dalam tu tuan, kena bayar tambah pula tuan. Nampak tuan? Sebab tu tuan, depa-depa ni main Malaysia. Sebab apa? Depa kat sana teruk, kerja teruk. Kita kerja mudah je, tak mau kerja. Gaji pula tinggi. Nampak tuan? Nikmat Allah bagi kat Malaysia kita ni. Rezeki murah, tapi kita malas kerja. Berkira pula nak kerja hebat-hebat, duduk dalam aircon sebenarnya.
Tak, tuan, ni kerjalah apa-apa pun tuan. Rezeki yang halal tuan, insya-Allah tuan. Dengan bekerja tuan, dengan keberkatan tu Allah angkat tingkat tuan. Okey, contoh lagi tuan. Gambar ni. Masa ada lagi noh. Okey. Ni gambar tuan macam mana tuan? Ni tentang apa tu tuan, gambar apa ni? Kita perasan benda apa ni? Apa dia tuan? Kereta api. Okey. Kat Malaysia, kita buat jalan kereta api, baru kereta api lalu. Tapi kat luar negara, sambil dia lalu, sambil dia buat jalan. Tuan. Sambil dia lalu, sambil jalan siap. Ada atas kereta api tu, gerabak kedua, tu nampak. Dia buat tempat bata-bata nak buh landasan. Dulu kita pakai kayu. Nampak? Dia bakar simen, dia buat acuan, dia buat besi, nampak tu. Dia ada tempat tanam pula, dia pacok lagi. Nampak? Tempat besi yang dia buat cucuk tu, dia buat sambil lalu sambil ni. Yang mesin depan jatuh pula batu-batu tuan. Nampak tuan? Bayangkan, hebat tak hebat? Kita ni buat landasan kereta api 200, 300 tak siap-siap lagi. Tuan, masa lama tuan. Mereka sambil lalu nampak? Sambil lalu, sambil buat jalan. Bayangkan teknologi. Hebat tak hebat tuan? Makan macam kita juga, lina macam kita juga, otak yang sama, tapi ilmu yang berbeza. Kita sanggup bayar kat mereka ni, main Malaysia, bayar sekian-sekian. Berapa bilion, berapa juta, berapa puluh juta, berapa 100 juta. Sebab kita tak ada ilmu. Tuan, sambil lalu, jalan belakang siap dah. Tuan, itu tuan, teknologi tinggi. Kita tak ada duit, tak ada teknologi, kita bayar tuan. Berhutang, mata tuan. Contoh, kalau kita ada ilmu tuan, orang bayar kita. Kita baju tuan. Kalau kita pun lari kat arah tu, ada Unimed, kejuruteraan, binaan semuanya. Bila kita hebat nanti, orang akan cari kita. Orang nak buat apa-apa, nampak tu. Sambil masuk dris, sambil pulas, sambil ni. Orang tak pakai langsung, orang duduk depan saja. Duduk kolek depan saja. Nampak tuan. Hebat tak hebat tuan di luar negara sana. Kita lah ni jauh lagi tuan. Betul tuan? Betul kita lah ni mengaji. Ilmu dunia kita pulun, ilmu akhirat lagi kita pulun tuan. Okey, dari yang seterusnya, hadis Tirmizi, Ibnu Majah. Dan sesungguhnya para malaikat akan merendahkan sayap-sayap mereka bagi penuntut ilmu sebagai tanda redha terhadap apa yang mereka lakukan. Kita main mengaji malam ni tuan-tuan, sambil kita duduk kuliah ni, malaikat pun turun tuan. Dia payung kita dengan sayap dia tuan. Tuan-tuan dengan kuliah tenang, lapang. Kemudian tanya isyarat lagi nak buat apa, dia tanya macam-macam, lapang, lah ni tenang. Sebab apa? Sakinah tu, ketenangan ada tuan. Kita lagi sungguh seorang yang berilmu akan dimintakan ampun baginya oleh semua yang ada di langit dan di bumi, sampai pun ikan di laut. Kita main mengaji hari ni, makhluk dekat langit, di bumi, hatta ikan dekat laut tu doa kat kita tuan. Nampak tuan, bayangkan hebat tak hebat kita ni. Keutamaan orang yang berilmu atas seorang ahli ibadah bagikan keistimewaan bulan di hadapan bintang-bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ulama ni pewaris para nabi. Disampaikan apa yang nabi bawa ni. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Nabi tak tinggal duit kita. Mereka hanya mewariskan ilmu. Nabi tinggal kita ilmu tuan. Barang siapa yang dapat mengambilnya, sungguh ia telah meraih bagi yang besar. Kita dapat ilmu yang Allah bagi ni, Nabi bagi ni, sampai ni kita untung tuan. Sangat besar untungannya. Hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini dalil sahih. Cuma tuan-tuan, ada dalil tadi, saya sebut ulang lagi tuan. Ni dalil yang cerita lagi. Hadis Anas bin Malik. Menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Dan penuntut ilmu akan didoakan keampunan oleh setiap sesuatu, termasuk ikan-ikan di laut. Bila saya nak mengajak tuan-tuan, macam mana ni ikan doa kita ni? Kan? Sampai ikan pun doa kita. Minta ampun kita tuan. Minta ampun kepada Allah ni untuk kita. Contoh tuan, saya tunjuk gambar tuan. Tak mana ni tuan? Ni gambar dalam laut. Dalam laut ada ikan. Ada penyu, ada sotong. Tapi yang ada dekat pantai ni, dekat laut ni apa? Sampah. Kita buang sampah kat kangak tu, mai ke sungai, korok sungai Bohma tu, mai ni pi ke laut Kuala Pali. Siapa pi buang sampah mana Kuala Ustaz tu? Pi ke semua pi Kuala Kedah tu. Mana buang kat KL tu? Pi ke Kelang tuan.
Nampak? Sebab tu kalau kita berilmu tuan-tuan, kita tak buang sampah-sampah. Nampak? Kalau kita tak berilmu, sampah nanti menyusahkan mereka tuan. Duk boleh makan lumut-lumut, apa tu alga-alga yang ada tu, mereka makan sampah tuan. Sebab tuan, mereka bertumpang bahagia kalau kita berilmu. Kalau kita tak berilmu, rosak dunia kita ni. Nampak tuan? Tu akibat dia. Ni di mana ni? Di Indonesia, di Bali tuan. Mereka betapa banyaknya. Kalau Indonesia ni 200 juta lebih rakyat ni bah. 220 juta bola ni. Kita baru 30 juta lebih. Nampak ramai dah. Sana sampai 230 juta lebih tuan. Jadi tuan, sebab tu ikan pun tumpang bahagia kalau kita berilmu. Nampak tuan? Berilmu dan beramal. Pandai saja tapi buang sampah juga tak guna. Dia mesti berilmu dan beramal. Kita pandai, kita jaga kebersihan. Kita pandai, kita jaga apa tu pengurusan kita ni. Nampak tuan? Jadi dalil itu betul tuan. Apa yang Nabi sebut tadi. Apa tu binatang ke makhluk di langit dan di bumi tumpang bahagia tuan. Okey. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali 3 benda. Sedekah jariah, kita bagi tadi, duit RM1, duit RM2, buh tabung apa ada yatim, tabung masjid kita, hari Jumaat buh lagi, ada orang minta sedekah, infak lagi, sebagainya kan. Benda tu akhirat akan boleh kita. RM1 bagi kat dunia, akhirat boleh lebih pada tu. RM5 bagi kat dunia, RM5 lebih kan Allah bagi. Itu saham akhirat yang mana? Yang ada tuan. Yang kedua pula ilmu yang manfaat. Lah ni kita baca lah ni. Ilmu manfaat berguna untuk kita. Dapat pahala tuan. Yang ustaz ngajar agama contohnya. Yang cikgu ngajar bab cikgu apa? Bab pendidikan akademik. Ustaz kami dua ni nak boleh cikgu pun dah. Ustaz pun dah. Macam mana? Ilmu apa-apa pun. Ilmu bendang, ilmu tangkap ikan, ilmu meracun, ilmu tanam pokok, ilmu repair kereta, ilmu repair bumbung, ilmu repair apa tu paip, semua tu ilmu yang manfaat. Tuan dapat pahala. Orang belajar, tuan ajak orang tu pandai kerana tuan-tuan. Tuan dapat saham akhirat ilmu tuan. Sebab tu ilmu ni luas tuan. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis Muslim. Jadi 3 benda ni sampai bila kita sifati tuan. Okey. Ni tuan. Tahu tapi tak buat. Berapa ramai orang kita tahu tapi tak buat. Apa cerita tuan? Tengok video ni tuan. Ni filem sikit tuan malam-malam ni. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है एक चल चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे उफक पे पाँव रखो और चलो करके चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो Apa tengok tuan? Ustaz suka ustaz apa pula ni? Malam-malam ni. Zaman dulu ni tuan, saya tahu macam-macam lah. Saya tahu tuan, mereka ni awal jam kereta. Apa yang jam? Pokok tumbang. Tu pokok tumbang tu. Poli pun main, JKR pun main, macam-macam lah main. Ni jam tak dengar ni. Kan? Apa jadi tuan? Ada potok jam, tunggulah mereka pun. Kemudian, elok potok tu, main JKR ke contohnya lah. Polis ke apa ke semua ni atau nak ubah ni lah. Deal. Ustaz hujan turun pula lah. Apa jadi? Mereka tadi yang sit hand tadi pun tuang lah hujan. Tunggu Ustaz.
Nampak tinggal. Pokok tumbang. Kita akan ikut, tak apalah, JKR ada, bomba ada, Jepam ada. Depa lepas terbang. Budak tadi, dia dia tolak pokok. Orang tengok, budak ni tolak pokok. Main hujan ke budak-budak. Kan? Ustaz lagi, dia tolak. Kawan dia pun, Ustaz. Amai tolak pokok. Tak apa lagi. Ustaz, takkan kita orang tua tak tolak pokok, kita nak lalu sama. Nampak Ustaz? Lagi ni apa? Ramai tolak pokok Ustaz. Habis kan? Habis semua yang tadi batok tadi tolak pokok Ustaz. Nampak Ustaz? Dia pun ni tak keluar hujan ni. Bini tengok, tak keluar ke budak tolak pokok. Keluar habis. Lagi tuan, apa? Dah kerjasama tuan, berjaya angkat tuan. Nampak tuan? Lagi semua boleh lalu. Selesai. Berapa ramai orang tahu? Semua orang tahu pokok tumbang. Siapa nak pergi tolong? Siapa nak pergi buat? Dek pilih depa lah. Kita tengok cukup lah. Sama tuan. Nampak? Walaupun budak tuan, kadang budak tindakan budak ni selesai masalah tuan. Contoh tuan, kita pun sama tuan. Ada masalah, bukan tak tolong hang buat. Tak, kalau kita boleh buat, kita yang buat. Tak suruh orang lain buat apa, kita buat tuan. Kan? Dengan kita buat tu, nampak? Selesai masalah. Kalau kita boleh buat lah. Jadi sebab benda tahu ni semua orang tahu. Tapi berapa ramai orang yang nak beramal? Berapa ramai yang nak buat tuan? Tak ramai tuan. Yang tahu tadi pun tak banyak yang tahu. Sebab tu kan, kita kena belajar lah ni. So kita nak tahu lah ni. Dah tahu, kena buat pula. Dah buat pula, kita kena habang ke orang. Itu cerita dia. Jadi cerita dia ni, kena main mengaji. Kena ambil tahu dulu. Tahu itu penting. Okey, kita beri tuan. Mohon doa tuan. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah bagiku ilmu. Kita minta doa, ya Allah Tuhanku, bagilah aku ilmu pengetahuan, ilmu yang manfaat, sihat tubuh badan, rezeki yang murah. Minta kepada Allah tuan. Tambah ilmu. Ilmu apa? Apa saja ilmu yang bermanfaat. Ilmu bendang ke, ilmu pertanian ke, ilmu niaga ke, ilmu apa-apa ke, tambah ilmu agama, tambah tuan. Surah Taha ayat 114. Okey, contoh lagi tuan. Gambar ni teknologi tuan. Okey, sini tuan. Ada satu projek tuan yang mana tuan nampak simple. Apa dia buat dalam gambar ni tuan? Yang hujung ni D1 ni hari pertama. Dia pasang kren Tadano ni, katur ni kan. Hari kedua siang malam. Ubah hari kedua pula. Apa berlaku tu kan? Dia bubuh kamera setempat, berjalan tu. Dia rakam saat bahasa dia bersama. Okey, saya percepat lagi tuan-tuan. Okey. Ni hari ketiga tuan. Buat tuan. Punya dia pasang dia pula. Satu benda macam alat pusing. Tak nampak lagi tuan. Tuan. Dia angkat bagi tinggi tuan. Binaan ni. Dia tingkat-tingkat dia pun nampak tu. Ada dia punya apa pelapik-pelapik tu. Macam orang punya apa? Kita ni apa tu buah ayam tu. Kan. Tu dia buat tingkat-tingkat. Kenapa ni tuan? Bunyi talam. Macam talam tu. Tingkat. Pagi petang siang malam ni projek. Hari keempat tuan. Hampir siap dah tuan. Tak apa nampak lagi. Funfair ke apa ni? Kan? Tengok macam funfair. Hari kelima tuan. Ni nak hampir siap dah tuan. Benda apa dia buat tuan? Okey, hari kelima tuan. Apa dia tu tuan? Kereta masuk dalam tu, naik 1, 2, naik 2, 3, naik 4, naik 5, naik. Sekali tengok macam biasa. Lepas tu dah balik, tuan-tuan pergi hospital Gangak tuan. Pergi bilang ni, esok payment. Apa? Ambil darah. Kita pergi lah pukul 7.30 pagi. Pusing seround. Tak ada apa parking. 2 round pula. Tak ada juga. 3 round. 4 round baru ada. Tu pun jauh. Ada contoh. Nampak tuan? Kalau ada ni tuan, di Gangak tu contohnya, satu benda tu, berapa meter je lebar dia. Boleh masuk 20 je kereta kata. 30 je kereta. Nampak? Orang kita lah ni duit ada. Dia tak mahu dah sakit gaut, sakit sendi, sakit lutut ni nak berjalan. Allah letih tuan. Dah naik tangga pula, naik lift pun tak ada. Contoh tuan.
Jadi teknologi ni orang sanggup bayar. Kalau kita berilmu tuan, kita boleh buat tuan. Kalau ada ilmu tuan, kita akan minta orang main pasang kita bayar orang pergi tuan. Lepas tu ilmu tuan, Allah bagi yang sama ni. Makan sama, minum sama, sakit demam sama, tidur sama. Tapi beza apa? Ilmu kita ni beza tuan. Sebab tu kita belajar tuan. Tuan, teknologi ni kita sanggup bayar. Sebab apa? Selesai masalah. Ada 5 benda ni tuan-tuan, buh kat hospital Kangak tu, selesai masalah. Lah ni pun, dulu ni kita pergi hospital, yang sakit tu lah yang bawa kereta. Lah ni, nurse ke Pak Gad bawa kereta tuan-tuan. Penuh kereta tuan. Jadi, kita sakit pula, duduk keluar tuan. Sebab tu, jadi ramai tuan. Okey, ni tentang ilmu tadi. Cerita dia, carilah ilmu tuan. Dengan ilmu ni, kita akan selamat. Dunia kita selamat, akhirat pun selamat. Jadi tu nak tanya apa tak tentang tajuk ni? Seperti saya tambah satu lagi. Tuan-tuan, kita tengok sini. Ilmu dari segala ayak. Ayak ni biasa saja. Misalnya ni lah. Minum ayak. Biasa lah minum ayak. Tapi kalau kita berilmu, beza kita dengan orang lain. Dengan ilmu, segelas ayak. Macam mana tuan-tuan? Manusia akan dibedakan derajatnya hanya dengan satu gelas air ini. Orang kita ni apa beza dengan minum air ni dengan beberapa darjat tuan. Apa beza tuan? Punya ilmu, dia mengambil dengan tangan kanannya. Kalau kita ada ilmu tuan-tuan, kita tak ambil air ni dengan tangan kiri. Kita ambil dengan tangan kanan. Sebab apa? Nabi ajar iblis syaitan kalau nak minum dia ambil tangan kiri. Kita orang Islam yang mana beriman ambil tangan kanan. Dah boleh satu pahala dah. Satu pahala dia boleh ikut sunnah Nabi tuan-tuan. Maka dia dapat satu pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kanan. Nampak tuan? Apa biasa tu je. Tapi kalau orang tak ada ilmu, dia balun buka tangan kiri ni, langgar, Allah, tumpah betul tuan. Dia minum itu tuang tuan. Jadi satu ikut syaitan, boleh dosa tuan. Kalau minum tangan kanan tadi, ambil dapat pahala sunnah tadi. Tangan kanan, dia ni tahu agama, dia tahu tentang apa yang Nabi ajar ni. Tu baru satu pahala. Dan ketika akan meneguknya dia mengatakan Bismillah. Tuan, kalau kita minum air pula, kita sebut pula Bismillah, dapat pahala kedua. Dengan Bismillah ni tuan-tuan, banyak beza dia. Bismillah ni penyebab, satu ni pahala sunnah Nabi, minum baca Bismillah. Kedua, beza kita dengan orang kafir tak baca Bismillah. Tapi dengan Bismillah ni tuan-tuan, makan pun sama juga. Tuan makan tu baca Bismillah. Kalau tak baca Bismillah tuan-tuan, iblis syaitan akan makan dengan kita sama. Kita suap sekali, dia suap sekali. Kita makan 5 kali suap, dia pun suap 5 kali tuan. Itu syaitan tadi akan makan sama kita. Macam mana tak bagi dia makan dengan kita? Baca Bismillah. Apa jadi? Iblis syaitan tak boleh hanggau makan kita. Pinggan tadi kita ni tak boleh disentuh dah. Itu beza dah. Dengan Bismillah juga berkat tuan. Siapa yang baca Bismillah tuan-tuan, makan satu cukup untuk 2. Makan 2 orang cukup untuk 4. Makan 4 orang, kalau baca Bismillah 4 orang tu cukup untuk 8 orang. Diganda tuan. Contoh imam kata, kalau kita perasan 2-3 tahun lepas, imam kata siapa yang makan baca Bismillah ni, makanan 2 cukup untuk 4, 4 cukup untuk 8, dia ganda tuan. Tapi syarat baca Bismillah. Kalau tak baca Bismillah, tak cukup rezeki kita itu. Tapi tuan, kenduri tuan, pukul pagi orang kenduri ni pukul 12 tengah hari. Kuantiti yang panggil ni panggil 1000 orang makan. Kita panggil dengan kenduri tuan, pukul 1 ni lauk tinggal separuh dah. Yang mai ni baru 100-200 orang, 300 orang. Panggil 1000. Tuan, apa penyebab dia? Nak kata apa weh, catering ni tak pandai, berapa ratus dah catering dia buat. Rupanya tuan-tuan, salah satu penyebabnya yang mai kenduri kita tu makan tak baca Bismillah. Sedap lah kenduri hang ni rebung. Sedapnya ni ayam golek ni sedap sungguh tuan. Tuan. Kalau semua baca Bismillah tuan-tuan, hari yang mai tu 1000 tadi panggil boleh makan 2000. Tapi syarat baca Bismillah. Nampak tuan? Beza je. Dia 2 kali lipat. 1000 tadi jadi 2000. Panggil 4000. Kalau baca Bismillah semua 8000 boleh makan tuan. Sampai tak waktu tuan. Kekuatannya Bismillah tuan. Maka dia dapat 2 pahala. Karena Nabi SAW mengatakan ucapkan Bismillah. Nampak? Nak makan baca Bismillah. Minum pun Bismillah. Sembelih binatang pun Bismillah. Itu tempat dia. Ustaz boleh tak baca Bismillahirrahmanirrahim
boleh baca. Tapi katanya lebih tepat pada dalil, bismillah saja tempat dia. Makan bismillah, minum bismillah. Itu tuan. Awak pendek sangat, memang tentu Nabi baca pun. Bismillahirrahmanirrahim tempat lain. Nak baca Quran, baca ta'awuz dan basmalah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah. Itu baca Quran. Nak tulis surat, Nabi tulis surat dekat Maharaja Rum tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru tulis tajuk apa-apa. Nampak tuan. Jadi bismillah ni ada tempat tertentu yang baca bismillah. Kan? Yang bismillah ni makan, minum, sembelih, itu bismillah. Ketika dia akan meminumnya, tidak meniupnya walaupun panas. Kalau air tu panas, jangan tiup. Biar dia sejuk dulu, baru kita minum. Itu sunnah tuan. Maka Nabi SAW mengatakan, dan janganlah engkau bernapas di busana. Kalau kita air panas, duk tiup pula. Baguslah nak hilang panas. Tak, tuan, Nabi larang tuan. Sebab apa? Jangan kita bernafas dalam bejana tu, dalam gelas kita tu, dalam tempat cawan kita tu. Kemudian apa? Disunahkan meneguknya 3 kali. Walaupun boleh 1 kali, tapi adabnya 3 kali. Macam air ni lah. Kalau lapang sangat ni, boleh balun sekali minum lah. Habis. Tapi tak, sunahnya kalau air, buat sekali, rehat 2 kali, rehat 3 kali. Kalau air banyak lagu ni, mungkin banyak kali. Kalau air gelas tu sikit mana, kan, kita boleh hejat 3 kali. Itu sunnah tuan. Cuma air tu kalau banyak sangat, buat 2 kali pun. Nabi kata jangan kita sekali minum langgah saja. Bila minum sekali langgah, sambil bernafas tuan, sambil bernyawa sambil minum, tak bagus untuk kesihatan. Dia penyakit lelah ke, asma ke apa ke, dia penyakit lain pula tuan. Jadi kena berhati-hati. Setiap benda Nabi ajak tu mesti ada sebab dia. Maka dapat 4 pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, apabila beliau meneguk air dari gelas, maka beliau bernapas. Artinya bernapas itu 3 kali. Jadi macam mana? Minum, letak nafas, ambil nafas, tenang. Minum pula, nafas pula. Minum pula, nafas di luar. Bukan sekali minum ni, nafas dalam bekas cawan kita, dalam botol kita. Bukan lagu tu tuan. Dan apabila dia kalau meminumnya mengatakan Alhamdulillah. Ni banyak orang tak buat. Bismillah mungkin orang baca. Habis minum, Alhamdulillah. Tak ramai orang sebut Alhamdulillah. Dapat pahala tuan. 4 pahala dah tuan. Maka dapat 5 pahala. 5 pahala tuan. Tadi ambil tangan kanan, baca bismillah pula. Ketiga tadi, jangan kita bernyawa dalam gelas. Keempat pula, jangan kita langgah terus. Buat 3 kali. Sekali, lepas kat luar. 2 kali, lepas. Yang ketiga, 4 pula. Yang kelima tadi, sebut Alhamdulillah. Dapat pahala. Ayat sekali minum, biasa saja. Tapi pahala dia beza darjat. 5 pahala dia dapat tuan. Kalau tak berilmu, dia langgah ikut dan. Tangan kiri, minum sekaligus. Sebagainya bernyawa dalam ayat pula. Tak baca bismillah, tak baca Alhamdulillah. Nampak? Itu beza kita dengan orang yang tak ada ilmu. Sekarang orang minum dengan tangan kiri, tidak ada bismillahnya, tidak ada apa-apanya. Tidak ada derajat dengan 1 gelas minum. Nampak? Dengan gelas tadi, Allah angkat darjat. Jika kita tak ada ilmu, tak ada apa beza kita dengan orang kafir ataupun orang yang tak berilmu tuan. Tapi orang yang berilmu berkumpul beberapa derajat dengan 1 gelas ini. Jadi tak ilmu tuan nampak beza. Ni baru ilmu minayah. Tak kira ilmu lagi, ilmu nak tidur sunnah Nabi macam mana. Nabi baca doa dulu sebelum tidur. Kemudian Nabi baca 3 kur tu, dia tiup badan dia dulu sebagainya, dia embuih. Kemudian tidur pula tangan kanan ni letak di bau tu di pipi, miring badan ni lambung kanan, tidur. Kemudian baca doa lagi sebagainya. Kemudian kita berzikir lagi sebelum sebagainya. Nampak? Tu nak tidur kan? Nak bagi tidur pula Nabi ajak macam mana kan? Nak betul Nabi uduk macam mana kan? Nak pergi masjid macam mana, keluar rumah sebagainya, naik kenderaan, nak langkah naik motor, naik kereta tu, naik kenderaan macam mana. Semua tu ada doa kan? Ada ilmu-ilmu. Sampai kita tidur pula nanti, semua tu ada ilmu. Jadi kalau kita tak ada ilmu, balun ikut dan kita aja. Saudara-saudara, hari ini saya nak tekankan, sepanjang kita nanti kita akan belajar 4-5 dan tajuk nanti, semua tentang ilmu. Macam mana larangan yang Nabi larang tentang ilmu ni. Benda apa yang tak boleh, benda apa yang Nabi larang tentang ilmu. Ilmu ya cari, tapi ada yang Nabi larang. Macam tadi ni, cari ilmu, tapi niat bukan kerana Allah. Wajah Allah. Bukan niat kerana redha Allah. Niat kita cari ilmu dengan wajah Allah, redha Allah. Allah nak bagi apakah, rezeki ke apa, itu benda lain. Itu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tapi pertama sekali, nak kita berilmu. Bila berilmu tu kan, selamat kita dunia.
Binatang di langit, di bumi pun, bahkan ikan di laut akan mendoakan kita, tuan. Bila kita berilmu. Berilmu saja boleh tak? Ya betul, tapi kena beramal pula. Macam tadi budak tadi, ilmu tahu, semua orang tahu, tapi tak buat pun. Dia kalih pokok tu, pula semua orang kali sebab apa? Takkan aku budak takkan biar budak tu saja. Kita orang tua, kita lah kena buat. Tuan contoh. Kita tu tengok balik kerja buat kita ni. Jadi ilmu ni beza kita dengan orang luar, kan? Jadi ilmu pula tuan, gaji dunia pun beza. Ngaji ni pas sekian-sekian, mula kerja gaji 1,000, lama kerja sikit gaji naik tambah sikit. Sebab apa? Pengalaman kita. Kita dah old timer, kita senior, ilmu tu banyak. Beza dengan orang yang baru kerja. Tu contoh. Ilmu akhirat pun sama juga. Kita berilmu ni, Allah angkat darjat berlipat-lipat kali ganda. Darjat ni guna bila? Dalam syurga, tuan. Pahala banyak masuk syurga, dosa banyak masuk neraka. Tapi dalam syurga ni tuan-tuan, ada darjat dia tingkat-tingkat. Ya Allah, pasal apa si fulan ni atas pada aku, syurga dah. Jangan aku pergi masjid sama dengan dia, puasa sama, kan, ibadah semua sama lebih kurang. Tapi dia apa? Beza dia ada ilmu banyak, tuan. Dia mengaji ilmu, dia angkat, Allah angkat darjat berbeza-beza. Baca Al-Quran pun Allah angkat darjat kita tinggi. Tak manalah kita baca Quran. Banyak tuan. Kita sabar tuan, Allah angkat darjat kita. Darjat ini penting. Sebab di akhirat nanti Allah ruginya aku masuk syurga dah ni, tapi kita rugi. Sebab apa? Kawan kita ni usaha lebih, kan? Kalau aku tahu lah baca Quran ni dapat banyak darjat ni, aku pula baca Quran. Main masjid sama, pergi haji pun sama, puasa sama orang kita ni. Tapi apa dia lebih pada kita? Dia lebih tak baca Quran contohnya. Nampak tuan? Lebih tak pula dia diuji Allah angkat darjat dia sabar. Semua tuan, Allah angkat darjat kita. Ilmu pun sama, Allah angkat darjat. Allah alam tuan. Ada tuan nak tanya apa-apa tuan untuk tajuk ni berkaitan dengan ilmu ni? Ada tuan boleh tanya, ada seminit 2 lagi. Ada tak? InsyaAllah dalam minggu depan kita akan masuk tajuk baru berkaitan dengan, kata di sini, okey, larangan berfikir tentang zat Allah. Macam mana pula? Berilmu tapi Allah larang kita fikir tentang zat Allah. Itu tajuk minggu depan tuan. Tuan-tuan, saya pun tengok ni dulu. Ada tanya apa tuan? Ada tak? Aku nak tanya apa lah. Apa saya pun tengok ni dulu, insya-Allah. Kita ajaklah kawan kita, adik-adik kita ni, kalau kita main lah cari ilmu tuan. Ustaz mana main masjid, main lah dengar. Kalau tak ada masjid pun, tak mana TV ke, tengoklah set rancang-rancang ilmu ni. Dan agama ke, dunia ke, cari ilmu apa saja, tapi manfaat tuan. Yang kita jadi orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Dan Allah alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.